menjemput Yang Berhormat Senator Tuan Muhammad Hasbi bin Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua atas peluang untuk turut sama membahaskan mengenai rang Undang-Undang Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal 2023. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada Menteri atas usaha untuk mengadakan rang undang-undang sebegini. Sebagai pemimpin belia, mewakili belia yang juga merupakan generasi pewaris negara pada masa akan datang, sudah tentulah RUU ini sangat kami hargai kerana kita tak mahu kerajaan pada hari ini membina begitu banyak hutang dan generasi pada masa akan datanglah yang akan membayarnya. Jadi walau bagaimanapun kita juga memahami bahawa hutang-hutang yang dicipta ini, yang dibuat ini ada hutang yang penting yang boleh memberikan pulangan ataupun kesan pengganda kepada ekonomi kita. Cuma ada beberapa perkara yang saya fikir memerlukan penjelasan daripada Menteri. Yang pertamanya dalam empat objektif ataupun intipati utama kepada undang-undang ini ialah objektif fiskal yang telah ditetapkan. Saya nak sentuh yang pertama, iaitu agak canggung apabila kerajaan meletakkan sasaran perbelanjaan pembangunan tahunan yang dilakukan itu peratus kepada KDNK pada 3%. Waktu kita bahaskan KSP RMK 12, kita menaikkan kita punya siling perbelanjaan kita daripada 400 bilion kepada 415, dan jumlah perbelanjaan pembangunan dalam RMK 12 dalam 5 tahun ini hampir 2 kali ganda berbanding dalam RMK 11 dan juga RMK 10. Jadi pada satu masa kita menaikkan kita punya perbelanjaan pembangunan untuk menjana ekonomi kita kesan pasca pandemik dan sebagainya, tetapi dalam RUU ini kita menetapkan paras minimum sebagai objektif fiskal yang kita nak sasarkan. Jadi saya fikir ini satu benda yang janggal dalam kita merangka RUU ini. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau boleh dicadangkan, kerana isu dan dilema kerajaan dalam pengurusan fiskal ini ialah pertambahan subsidi yang melambung dalam tempoh terdekat ini. Kalau kita tengok dalam tempoh 10 tahun, perbelanjaan subsidi yang kita peruntukkan untuk subsidi ialah secara puratanya 15 bilion setahun. Tetapi pada tahun 2022 angka itu mencanak begitu tinggi, iaitu mencecah 70.3 bilion. Dan 50 bilion itu dalam perbelanjaan mengurus, yang sudah tentulah kalau kita bercakap soal nak menguruskan kewangan, subsidi ini saya fikir sepatutnya lebih awal kita kalau disebut untuk korbankan berbanding dengan perbelanjaan pembangunan. Kerana sebagaimana yang saya sebutkan tadi, perbelanjaan pembangunan ini, khususnya perbelanjaan dalam sektor ekonomi itu, ialah perbelanjaan yang kita harapkan untuk menjana dan mewujudkan kesan pengganda ataupun multiplier effect kepada ekonomi kita. Jadi kalau ini bercanggah dalam dua sesi parlimen, saya ingat ini perlu diperjelas oleh kerajaan. Yang keduanya, selain daripada subsidi, saya tercari-cari dalam rang undang-undang kita ialah soal peruntukan kita untuk bayaran pindahan. Yang kita tahu bayaran pindahan ini ialah peruntukan ataupun perbelanjaan kerajaan untuk individu ataupun pihak yang tidak ada productivity. Umpamanya kita bayar, macam saya sebutkan juga tadi, subsidi, umpamanya bantuan tunai yang kita beri secara percuma, yang sepatutnya itu yang harus kita hakkan. Saya ambil contoh dari sudut pengurusan bayaran pindahan kita. Dalam tempoh 10 tahun ini, kita melihat KDNK kita bertambah lebih kurang dalam 50%. Kita melihat kita punya bantuan kebajikan dalam yang disalurkan melalui JKM. Saya ingat dalam 1.5 bilion untuk 10 tahun yang lalu, sekarang ini untuk tahun depan 2.4 bilion. Dan bayaran BRIM yang dulu nama BRIM 10 tahun yang lalu kita bagi 2 bilion peruntukan, sekarang ini bertambah 5 kali ganda, 10 bilion. Jadi saya nampak ada seolah-olah macam perlu diperjelaskan bagaimana kita menguruskan bayaran-bayaran pindahan ini. Sebab saya bimbang bila bertukar kerajaan ataupun bertukar parti yang memerintah, kita bimbang
perbelanjaan untuk bayaran pindahan ini, bantuan tunai ini sebagainya menjadi persaingan. Masing-masing nak bagi makin banyak kepada rakyat untuk meraih undi. Sedangkan kewangan kita semakin bermasalah. Kalau dulu bayaran pencen kita umpamanya, bayaran pencen, ganjaran dan juga pencen dan juga bayaran persaraan kita puratanya dalam 8 ke 9 bilion setahun. Sekarang ni sudah mencecah 32 bilion. Kita punya emolumen untuk penjawat awam yang memang kita tak akan kurangkan. Kalau dulu bermain sekitar 30-40 bilion, sekarang ini lebih daripada kesan lonjakan KDNK kita. Dalam tempoh 10 tahun kita melonjak, saya ingat dekat 150%. Sekarang ni dah mencecah 92 bilion. Jadi saya ingat perkara-perkara yang saya sebut ini yang sebahagian besarnya dalam perbelanjaan mengurus seharusnya juga diberikan perhatian oleh kerajaan dan tidak sewenang-wenangnya meletakkan dan mengorbankan perbelanjaan pembangunan tahunan itu dengan meletakkan sasaran 3% tahun. Terima kasih.